kita ni macam ni panggil apa? Leher botol. Leher botol lah. Kan, leher botol. Pekerja kita ni sebenarnya bagus-bagus. Bawah ni banyak idea, banyak cadangan. Otaknya genius. Disebabkan kita berada di tutup botol ni, jadi idea tu tak boleh keluar. Dia kena kita tekan dulu, kena bos bagi kelulusan, baru benda tu dah boleh jalan. Dia keluar pun sikit. Cek kan. Bila bos itulah suruh gerak pula. Ya. So sebenarnya kita lah bottleneck. Ya, bottleneck tu. Selalu kita cakap kan, kita bottleneck, so idea tak boleh keluar, bisnes tak boleh jalan Ya, sebab bottleneck. Betul. And bottleneck dia sebenarnya kat kita. Betul. Betul kan? Bukan kat staff kita, Bukan kat staff kat kita. team kita. Lepas tu kita kata staff kita ni tak boleh fikir lah. Staff kita ni tak berkembang lah fikirannya. Sebenarnya kita yang jadi leher botol tu. Leher botol. Penutup botol tu. Okey. Assalamualaikum. Selamat datang ke satu lagi episod Recharge Usahawan. Kali ni kita special sikit. Sebab jarang-jarang kita dapat, saya terinspirasi lah sebab tengok Keluar Sekejap selalu kan, dapat ajak menteri, dapat ajak orang-orang besar, dan juga Seri Paduka Baginda kan. Jadi hari ni saya bertuah juga dapat panggil seorang yang asalnya lebih kurang macam tu jugalah kan? Nama pun special kan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak introduce. Selamat datang ke podcast Recharge Usahawan. Terima kasih tuan. Selamat datang. Tengku Al-Khalil. Putra Tengku Putra Al-Khalil kan. Tengku tu aku letak lah kan. Tengku ke boleh lah kan. Nama ada Putra kan. Aku selalu kagum lah bila nama orang ada Putra kan. So selalu kita tanya lah background asal-usul kan. Kod-kod lah kita kena panggil tuanku. Kan. Ini praktis. Manalah tahu satu hari dapat peluang betul-betul dapat ajak TMJ kan. Kita pun nak challenge juga. Kita bukanlah nak challenge sangat Keluar Sekejap tu, tapi kita terinspirasi kan. Jadi mesti kita ada benchmark lah satu kan. So hari ni pun kita nak cerita pasal benchmark lah lebih kurang. Tapi tajuk sebenar bukan benchmark. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh jemput Khalil untuk berkongsi sedikit latar belakang kan? Dan juga nanti kita tanya dia sikit lah kenapa dia berpakaian sedemikian rupa macam orang-orang istana. Silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Putra Muhammad Khalil Azwan Shah bin Muhammad. Itu nama dalam IC lah. Dalam IC ya? Ya. Okay. Panjang. Ya. Biasa orang panggil? Khalil. Ada panggil Khalil, ada panggil Azwan, ada panggil Putra. Okey. Tapi yang kebiasaan? Khalil. Ke kau ada style macam kalau geng kat sekolah panggil Putra? Geng kat sekolah panggil Azwan. Panggil Azwan. Okay. Azwan. So that means kalau jalan, kalau orang panggil Azwan, tahulah ini mesti itu kawan saya sekolah. tahu kalau panggil Azwan tu sebelum 2015. Okey. Selepas 2015 Khalil. Okey. So boleh differentiate Ya. Okey. So boleh ceritakan sikit latar belakang dan kemudian kita akan mulakan kita punya sembang hari ni. Basically nak cerita pasal apa Khalil buat lah sebenarnya. Bidang Khalil. Bidang dia menarik sangat sesuai untuk usahawan. Tapi kita bagi peluang dulu. Baik. Latar belakang saya lahir di Kuala Lumpur dan membesar di Felda. Saya anak Felda. Membesar di kawasan Felda dan selepas habis belajar tinggal di Kuala Lumpur, Ceras, kemudian ke Shah Alam 10 tahun sebelum saya ke Brunei Darussalam selama 3 tahun dan kembali ke Malaysia semula. Kalau cerita sikit bidang pengajiannya? Bidang pengajian. Sekolah kebangsaan, bidang tahfiz, bidang agama, kerja kedai makan, kerja restoran dan berniaga makanan, berniaga pakaian dan sekarang konsultan SOP kedai makan. Konsultan SOP kedai makan. Jadi untuk kawan-kawan usahawan kat luar, terutamanya yang F&B hari ni kita bawa guest yang special untuk you all. Dan dia cerita pasal SOP. So kita nak terus cerita pasal SOP ni. Tapi yang menarik lah kita tengok kan, so macam
Khalil ni backgroundnya mula-mula agama kan. Kemudian beralih kepada kerja restoran apa semua, meniaga makanan apa semua. Kemudian sekarang jadi konsultan. Macam mana peralihan tu? Adakah memang minat berniaga makan ke atau apa? Ya, minat daripada kerja di restoran besar tu, membawa kita kepada dunia perniagaan makanan, bidang makanan, dan kemudian kita ada beberapa cawangan kios lah kan. Dan daripada situ juga ramai kawan-kawan yang lihat kita punya pengurusan, walaupun kita berniaga tepi jalan, namun pengurusan kita tu teratur. Apa soalan yang kau selalu dapat yang membuatkan kau rasa kau punya teratur? Okey. Kita ada stall tepi jalan, jual ayam gunting, jual air balang. Tak apa ke tinggal kepada staff bekerja? Kang duit okey ke? Diorang macam mana? Kan? Jadi benda-benda itulah yang persoalan yang menjadi satu persoalan kepada kawan-kawan sahabat-sahabat usahawan lain yang menyatakan macam mana you boleh percaya pada staff. Walaupun baru 2-3 hari masuk, kita dah boleh tinggal. Okey. Dan rahsianya adalah SOP. SOP. Tapi sebelum tu sikit, dekat mana kau belajar SOP ni? Kita bagi peluang, aku mungkin dah tahu tadi kan. Tapi kita bagi tahu audience. SOP ni saya belajar daripada saya kerja di syarikat makanan segera Amerika. Kemudian dari situ 3 tahun. Kemudian daripada situlah kita bekerja dari bawah, kita bantu kita punya pengurus, manager, kita buat kerja-kerja manager. Daripada situ kita dapat ilmu-ilmu itulah, bagaimana pengurusan, bagaimana nak atur staff, atur jadual, duit keluar masuknya, dia punya checklist kerja dan sebagainya tu. Belajar daripada syarikat yang besar ni. Okay. So that means pengalaman yang original lah orang cakap bukannya baca buku teori kemudian terus nak jadi consultant trainer. Ini bukannya macam tu Ini betul-betul pernah kerja di syarikat besar, bukan syarikat besar ni, syarikat gergasi tapi kita tak payah sebut nama lah. Sebab sekarang ni musim kontroversi kan, musim kontroversi. Tapi ni dulu kan. Jadi kita tak sebut nama dia. So belajar kan, that means dari bawah. So ini memang pengalaman sendiri lah, sendiri untuk boleh sekarang berkongsi dengan F&B punya usahawan lah usahawan F&B apa semua. So kalau kita cerita pasal macam tadi kan, kau cakap kawan-kawan selalu tanya kan, boleh ke kau tinggalkan apa semua kan? Bukankah itu tujuan kita berniaga? Bukankah itu tujuan kita menjadi seorang usahawan? Bila kita jadi seorang usahawan, kita nak ada orang lain bantu kita. Kan? Sebab kalau tidak, kita jadi usahawan dan kita expect kita sendiri yang buat semua benda, itu tak berapa usahawan lah aku rasa kan. Itu macam, ini kita panggil bisnes melekat di badan. So tak nak lah macam tu kan. Sepatutnya seorang usahawan ni dia punya visi adalah untuk mengembangkan bisnes dia. Kan? Betul. Dan kat situ memang ada keperluan untuk SOP. Betul. Kan? Tapi itulah, kita tengok usahawan dekat Malaysia ni kan. Kau punya pengalaman sendiri. Banyak ke kau jumpa yang usahawan F&B yang tak ada SOP? Boleh kata 2 daripada 10 sahaja yang ada. 8 lagi belum ada. Okay, so that means 80-20 lah. 10 orang kita jumpa, 2 orang ada SOP dan 80% tak ada SOP. Betul. 8 out of 10. That's quite a big number lah. Kan? Macam Pareto, 20-80 kan? 20-80. Kan? That means betul juga kalau kita cakap 20% of the restaurants are making 80% of the money lah. Betul. And 80% of the restaurant is not making money. Betul. Okay, so kalau kunci dia nak supaya kita boleh kembangkan kita punya business and all that, so kita akan go a bit deeper on the SOP. Berapa lama engkau dah buat this SOP punya consultation dan agak-agak berapa banyak dah pengusaha F&B yang kau dah bantu?
Setakat ni, ini adalah tahun ini, 2024 adalah tahun yang ke-6. Mungkin Dan setakat ini lebih 300 pengusaha kedai makan yang kita dah beri coaching, kita dah buatkan SOP, kita dah buat lawatan ke kedai mereka lah. Okay. Lebih pada 300. Alright. So, macam okey lah. So, contohnya aku bukan bidang F&B. Aku bukan bidang F&B. Boleh tak kalau macam kita ini aku punya pendapat sendirilah. Kalau macam kita pergi satu kedai, kita makan makanan dia sedap, kita tengok layanan dia bagus, tempat dia bersih. Boleh ke kita assume, ni kedai ni mesti SOP dia bagus? Adakah itu satu andaian yang tepat? Untuk orang macam aku lah, aku tak tahu dia ada SOP ke tak kan. Dan selalunya kita tak akan tanya pun. Kita tak adalah tanya, makanan sedap engkau ada SOP? Tak ada kita tanya kan. Tapi adakah itu satu andaian yang tepat ataupun yang wajar? Mungkin tepat, mungkin tidak tepat. Okey. Mungkin tepat macam mana atau mungkin tak tepat tu maksudnya macam mana? Sesebuah restoran ini, biasanya kebanyakan yang ada di Malaysia ni, kebanyakan daripada mereka mengurus dengan gaya toke. Okey. Jadi ada dua, satu gaya toke, satu gaya korporat. Okey. Kan? Kita kata ni kita kena dengar betul-betul ni. Ya. Kita kata kita meniaga restoran ataupun gerai tepi jalan, restoran di bandar-bandar kecil, perlu ke SOP ni? Kan? Sebenarnya SOP ni salah satu kita punya tanda aras yang nak menjadikan perniagaan kita itu melekat pada badan kita atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, kita ini berniaga dengan gaya toke ataupun gaya korporat. Dengar macam hebat sangat kan gaya korporat kan? Tapi tak, sebenarnya pengurusan tu, biar, saya ada satu tagline tau. Biar berniaga tepi jalan, pengurusan gaya korporat. Okey. So maksudnya macam tu. So kalau gaya toke macam mana, kalau gaya korporat macam mana? Gaya toke ni yang macam tuan cakap tadi, dia tak boleh lepas kepada pekerja dia. Dia mesti ada. Maknanya kerja-kerja rutin. Kerja-kerja harian, beli barang. Kalau dia tak ada di kedai tu, maknanya bisnes dia akan tutup lah. Kalau dia nenek dia meninggal kena balik kampung, kedai dia pun akan tutup. Cuti lah, kalau cuti. Kalau dia demam, restoran pun demam. Kalau dia sakit, restoran pun sakit. Ini yang sangat terikat dengan. Jadi yang tak boleh pergi holiday ni. Tak boleh pergi holiday. Bisnes tengok kawan-kawan je lah. Kalau dia pergi umrah, kan. Tutup 14 hari lah tutup restoran dia. Kalau tak tutup pun, setiap 1 jam akan bunyi depan Kaabah. Bos, ni dekat mana? Bos, ni dekat mana? Kalau kita nak tahu kan, toke-toke ni salah satu dia punya kita panggil dia punya satu ciri-ciri atau signal-signal lah. Signal dia yang bisnes gaya toke ni, kita bersembang dengan dia kan, asyik-asyik telefon dia bunyi. Asyik-asyik telefon dia bunyi kan. Dia tak boleh fokus kepada apa yang disembangkan. Itu toke lah tu. Okey. Tapi kalau misalnya kata yang duduk kat kedai, tapi dia jaga kaunter dia, jaga duit je. Adakah itu juga sama bisnes gaya toke? Ya. Toke, sangat toke. Sangat toke. Dia memang nak duduk kat situ. Dia tak nak bagi orang lain kira duit. Yang ni yang kita panggil, pertama tadi bisnes melekat di badan. Yang kedua, dia tidak delegate. Dia tidak turunkan tugas-tugas. Terutama tugas-tugas rutin ni lah. Jaga cashier. Jaga cashier sebenarnya bukan kerja toke kan? Beli barang bukan kerja toke. Minta maaf kepada toke-toke yang kat luar yang memang korang jaga cashier. Aku tahu duit penting, betul kan? Tapi itu sebenarnya bukan tugas seorang usahawan. Betul. Tugas seorang usahawan apa? Apa dia? Itu soalan untuk korang. Nak komen ke atau nak kita jawab kan? Sendiri tanya, sendiri jawab kan? Sendiri tanya, sendiri jawab. Kita tak apalah. Kita bagi peluang. Tuan tanyalah. Engkau lah. Tanyalah balik soalan tu. Okey. Apa sebenarnya tugas seorang usahawan F&B ni terutamanya? Tugas usahawan, tak kiralah F&B ke atau apa-apa bidang saja pun, tugasnya adalah mengembangkan bisnes. Itu adalah tugas utama seorang usahawan. Mengembangkan bisnes. Dia usahawan tu aku selalu cakap macam angkasawan kan? Angkasawan tu kan pakar angkasa. Kalau usahawan ni pakar usaha. Kan? Betul. Usahawan kan? Betul. Pakar dalam usaha, tapi usaha untuk mengembangkan
Ya. Business. Kan? Tugas-tugas dia kena tahu. Usahawan ni kena tahu apa LVA dia, apa HVA dia. Okey, untuk kawan-kawan yang tak tahu kan, kau jangan bagi patah akronim macam tu, Alamak. orang tak tahu Okey. nanti kan. Kita explain. LVA. L untuk Live. Bukan. low. Low. Ha. Okey. L V A. low value activity. Okey. Kadang-kadang kita tak kata yang duduk di cashier tu salah, tidak. Mungkin ketika itu HVA dia adalah di counter. Okey. HVA adalah high value activity. Okey. LVA adalah low value activity. Jadi kita kena list down kan. Kita kena tuliskan sebagai usahawan, kita kena tahu apakah LVA kita dan apakah HVA kita. Korang memang beruntung hari ni. Ini kan kalau nak panggil Tuan Khalil, kalau bagi kelas memang harga dia lah. Harga dia lah sebagai consultation. Hari ni korang dah dapat sikit extract kan. Ini dah macam masterclass itself lah. Aku tak tahu berapa lama kita punya session, tapi kita try lah kupas sebanyak mana yang boleh. Itu pun satu benda yang penting, sebab aku selalu tak nampak, selalu kita kalau dari segi marketing lah, kita tengok LTV, LTV, lifetime value. Betul. Kan, of a customer kan. Tapi this one is high LVA, value dengan HVA. low value. Okay, very good. So itu kalau first kita nak buat SOP lah kot. Bukanlah first, antara benda yang kita perlu tahulah. Perlu list down apa semua kan. Tapi balik kepada gaya toke tadi dan gaya korporat. So kita tak nak yang gaya toke. Kita nak gaya korporat. So gaya korporat ni macam mana? Secara ringkasnya, apa maksud kalau kita cakap bisnes kita, walaupun bisnes tepi jalan kan, ataupun bisnes gerai, dia kena cara korporat macam mana? Okey, 3 perkara. Ini kita panggil 3 asas untuk operasi bisnes. Tak kira apa-apa bisnes. Yang pertama adalah orang yang betul. Yang kedua adalah sistem yang betul. Yang ketiga adalah SOP yang betul. Orang yang betul ni maksud dia, adakah kita betul ketika itu kita untuk berada di cashier tadi? Kan? Sebenarnya kerja kita mungkin untuk pergi buat SOP untuk bisnes kita. Ataupun ketika itu mungkin kita perlu belajar ilmu-ilmu pengurusan kan, untuk bisnes kita. Itu kita punya HVA kita. Kemudian daripada orang yang betul tadi tu kan, siapakah orang yang betul sepatutnya berada dalam syarikat kita? Maknanya setiap orang, saya yakin dia akan pilih orang yang dia rasa betul. Namun belum tentu betul kan. Dia rasa betul. Dia pilih pekerja-pekerja. Biasanya ramai majikan dia pilih pekerja yang sama macam dia. Bila tuan-tuan, apabila kita pilih pekerja yang sama dengan kita, kita akan meletakkan pekerja kita di bawah kita. Dan mereka itu bukan tim kita. Dia adalah pembantu kita. Itu pun satu perkara yang usahawan tak dapat bezakan. Dia ni pembantu ke, dia ni tim kita. Orang yang betul, yang pertama. Sebab kalau dia pembantu, ialah kita nak dia lebih kurang macam kita. Dia boleh buat kerja tu. Tapi kalau kita nak kembangkan tim, kita nak yang berasingan. Betul. Kita mesti ada orang yang lebih pandai pada kita. So that kita boleh bina satu team yang boleh complement each other. Kan? Betul. Okay, alright. Itu korang memang dapat satu sesi best hari ni. Masterclass, betul. Orang yang betul. Yang betul. Yang kedua, sistem yang betul. Sistem yang betul. Kita kata, alah, kita berniaga restoran kecil. Nak sistem apa? Kan? Apalah sistem sangat. Sistem sangat. Okey, sebagai contoh. Kita menulis duit keluar dan masuk. Itu asas, sangat asas untuk usahawan. Itu adalah sistem sebenarnya. Kita tulis contoh dalam buku A4, kan, dalam buku catatan. Duit keluar hari ni beli barang sekian-sekian, masuk sekian-sekian, bayar gaji pekerja sekian-sekian, baki sekian. Itu sebenarnya sistem. Ya, kita tak nampak. Sistemnya bertulis lah. Bila kita dah upgrade sikit, mungkin kita ada POS sistem. Kemudian kita ada sistem account. Kita ada sistem
pekerja, syarikat untuk datang kerja, balik kerja, punch card, sistem kan. Itu dipanggil sistem lah. Okay. Walaupun sekecil-kecil perkara, apabila kita dah biasakan ataupun kita tetapkan untuk bisnes kita, itu dipanggil sistem dalam bisnes. Sama juga nak beli sayur kat mana, Ya, betul. nak beli ikan kat mana, Siapa kan? supplier kita, Siapa supplier, so hari pemilihan apa nak bayar pada supplier. pemilihan supplier, Betul. kriteria pemilihan, Ya, kan. So itu itu sistem semua part of the system Ya, lah. betul. Okay. So kalau itu sistem, then SOP kat mana pula? Okay. Bukan sistem tu SOP ke? Tidak. Oh tidak. SOP ni lah yang akan kawal orang dan sistem tadi. Okay. Okay, 3 perkara ni sangat berkaitan. Hmm. Apabila ada SOP, ada orang yang betul, tak ada sistem, hancur. Okay. Apabila ada sistem, ada SOP, tak ada sistem, pun hancur. Okay. Lagi? Ada sistem, Ada sistem, SOP, ada tapi SOP. Tak ada orang yang betul. Semua datang yang bodoh-bodoh je. Tak pandai baca SOP, tak pandai ikut peraturan, pun hancur tak juga. jadi juga. Tak jadi kan? juga. Okay. Jadi 3 perkara asas ni untuk pengurusan bisnes, wajib ada 3 benda yang betul ni. Orang Okay. yang betul, sistem yang betul, SOP yang betul. Okay, so korang dapat masterclass in business, bukan setakat F&B lah. Itu dah kita boleh generalize kan. Okay. Sebab tu kita cakap kita nak jadikan platform Richard Susawan ni sebagai satu platform sharing, sebagai platform untuk networking kan. Untuk so kita dah introduce Khalil kepada audience. Hopefully kalau audience yang dalam bidang F&B apa semua dia nak tahu, lepas ni boleh contact direct. Kita tak ada broker fee. Contact direct. Kita letak boleh dia punya, terus dia boleh letak dia punya link kat bawah. link dekat bawah ni. Link dekat bawah. And phone number kita tak bagilah. Ya. Kan? Kau boleh PM dia lah dekat Facebook dia, dekat dia punya social media. Ya. Satu lagi untuk upgrade. Itu tagline kita lah. Supaya kita upgrade ni bukan setakat upgrade business lah. Upgrade knowledge, upgrade skill kita, upgrade circle kita. Betul. Kan. Sebab kita percaya yang kita sebagai seorang usahawan ni juga perlu ada sikap ataupun visionary lah. Kan? Dia seorang yang berpandangan jauh. Dia nak kembangkan bisnes. Nak kembangkan bisnes ni bukan setakat bisnes saja. Kawan-kawan kita yang macam ni lah, yang bercerita pasal benda-benda yang boleh tambah baik kita punya bisnes, boleh bagi nilai tambah apa semua kan. So balik kepada tadi, so 3 benda ni kita tahu asas dia. Tapi sebelum kita go detail, aku selalu cakap kalau kita nak cek orang ni pun, dia kena orang yang sesuai dengan position tu. Betul. Itulah orang yang betul. Orang yang betul lah kan. Ya. Maksudnya orang yang betul lah tu. Sebab kalau kita nak cari orang yang greet lah dia duduk dekat muka kedai kan, orang yang akan greet customer masuk, orang yang cakap hello kan. Mestilah kita nak orang yang muka manis, mulut manis, senyuman manis, mudah bercakap kan. Ya, betul. Kalau yang jenis yang macam cengih apa semua kan, tak kena lah kalau kita nak letak kat situ kan. Betul. Tapi ada juga orang yang terbalik, yang memang dia pendiam, tapi kalau buat kerja laju kan. Mungkin sesuai dia duduk kat tempat lain kan. So itulah perlunya SOP. Perlu ada kadang-kadang SOP. Orang tu dia tidak terdidik dengan perkara itu. Dia tidak jenis senyum pada orang, dia jenis muka serius. Namun apabila kita beri SOP, okey baik, awak nak duduk di bahagian apa ni, ini SOP awak kena ni senyum, kena greet, ini skripnya. Skrip pun tuan-tuan dan puan-puan, kita kena latih pekerja kita untuk sambut pelanggan, untuk melayan pelanggan dengan skrip yang kita dah sediakan. Itulah SOP. So itu SOP kan? Ya. Okay, so tadi kita dah cakap pasal orang yang betul, sistem. So sekarang ni kita go detail into SOP lah. Baik. Dan memang bahagian your expertise lah basically. Your expertise memang dalam F&B lah kan? Memang dalam F&B. So kalau kita, so katalah aku seorang peniaga F&B atau nak mula berniaga F&B, SOP ni mungkin banyak benda lah. Kalau kita nak mulakan, apa basic dia? Apa asas? Nak start macam mana? Nak start kat mana sebenarnya? Okey. SOP kan. Kita dah sebut SOP. Kan? Kita pergi restoran tengok SOP. Aku duk ingat ada kat situ. Rupanya SOP kambing. SOP ayam. Bukan. Itu bukan. Okey, kita bersembang atau bercerita tentang SOP ni. SOP ni dia mula panas, mula hangat waktu COVID, betul tak? Kita dah bawa 6 tahun dah. Waktu COVID tu tuan, kawan-kawan kita dulu
dengar SOP ni daripada Tuan Khalil dia. Sekarang satu dunia cerita pasal SOP. Kan? SOP COVID, SOP masuk kedai, SOP ambil suhu bahan, SOP kena scan dan sebagainya kan. Jadi SOP ni apa? SOP ni adalah bahasa singkatan kepada Standard Operating Procedure. Bahasa Melayunya, bahasa mudahnya peraturan kan. Kita aturan dia. Aturan kerja kan. Aturan kerja. Kita dari kecil sebenarnya dah terikat dengan peraturan-peraturan. Sebagai contoh, kita nak ambil wuduk, kita tak panggil lah SOP mengambil wuduk kan. Kita panggil itulah apa? Dia, kan? Itulah dia SOP kan? Kan. Kita nak solat, kita panggil rukun solat. Kita tak panggil SOP solat kan. Kita nak masuk sekolah, peraturan sekolah, kita tak panggil SOP sekolah. Sama jugalah dalam peraturan, dalam kehidupan, dalam pelaksanaan apa-apa saja, kita ada peraturan. Peraturan diri, peraturan keluarga, peraturan organisasi, peraturan negeri, peraturan negara. Ini semua dalam SOP. So maksudnya benda ni bukan satu perkara yang asing lah. Bukan. Tapi yang selalu kan kalau usahawan, dia kalau buat bisnes, dia plan satu hari, lepas tu redah je. Kan? Redah je. Dia tak ada macam nak fikir aturan lah apa semua kan. SOP ni yalah, like you say lah, 80% kan. 80% orang tak ada SOP. Itu F&B. Kalau campur-campur yang lain tak tahulah. Mungkin statistik mungkin sama 80% ataupun mungkin lebih. Kan? Tapi kebanyakannya tak ambil indah tentang SOP. Okey, Tuan. Dalam pembacaan saya lah, kategori usahawan di Malaysia ni ada 4. Okey. Yang pertama, usahawan yang langgar dinding yang Tuan cakap tadi. Bila nak buat kan, ini kita panggil usahawan yang pertama langgar dinding kan. Nak buat langgar dulu. Tak perlu nak daftar dulu ke, nak minta SSM dulu ke, nak jumpa perbadanan ke, nak jumpa itu agensi, ke, nak jumpa agensi itu, tak. Main dia nak berniaga nasi campur, dia main pacak je tepi jalan. Nanti kena saman, dia pula marah penguatkuasa tu. Inilah bukan nak bantu orang Melayu kan, menyusahkan orang Melayu nak berniaga, padahal dia mengganggu lalu lintas orang lain kan. Ini yang kita panggil langgar dinding. Usahawan langgar dinding yang pertama, ini kategori pertama. Yang kedua, dia ada kategori usahawan yang nak belajar bisnes ni, dia masuk kelas. Ni kelas yang betul lah. Maknanya dia nak masuk, dia bahagian kedai makan, dia pergi belajar. Perkara yang pertama, pengenali makanan lah. Kursus pengendalian makanan, itu yang pertama. Dalam tu adalah di asas-asas bagaimana nak menyediakan makanan, bagaimana nak handle makanan, daripada pakaian, kebersihan dan sebagainya kan. Ini kategori yang kedua. Dia belajar ilmu yang betul daripada orang yang betul, pakar yang betul. Jadi kategori kedua. Yang pertama tadi langgar dinding, yang kedua dia pergi kelas yang betul. Jumpa pakar bidang yang betul. Yang ketiga, dia pergi kelas tapi salah kelas. Dia pergi kelas semangat. Ya, pergi kelas motivasi. You nak jadi usahawan, you kena sekian. You kena banyak sedekah, you kena baik dengan ibu ayah. You kena solat duha. Habis tu kalau you tak buat bisnes, you tak payah hormat ibu ayah. You tak payah sedekah. You tak payah sembahyang duha. Kan? Juga kan? Itu adalah SOP sebagai Muslim. Bukan SOP untuk usahawan. Jadi dia tersalah kelas. Dia pergi kelas motivasi. Joget-joget, semangat-semangat kan? Tak apa dia ya. Yang keempat, sekolah bisnes yang ada di Malaysia ni, sekolah bisnes aliran iman. Sama macam tadi tu juga je lah. Tadi yang semangat lah. Semangat kan. Nak kena semangat itu ini. Yang ni yang sama. Kena sedekah subuh, sedekah zuhur, sedekah asar. Kita berniaga ni kena sedekah, niat sedekah kan. Kita ambil pekerja ni, kita niat nak bantu orang. Bila kita bantu orang, baru Allah akan bantu kita. Kan? Sebenarnya, perkara-perkara yang diceritakan tadi tu, bertopengkan agama. Kan? Kita kata, dia bukan ajar ilmu bisnes pun. Dia ajar ilmu agama yang manipulasi orang bisnes ni supaya tak salah pun dia cakap benda tu. Cumanya orang datang kelas,
Bisnes. Yang kau pergi cerita tentang berbakti pada mak ayah kan. Dan dia dapat testimoni, alhamdulillah selepas saya berbaik dengan mak ayah saya, rezeki saya bagus. Ilmu bisnes ni di mana? Okay. Itu semua orang. Tak kira bisnes ke, makan gaji ke, semua baik. Kena baik dengan mak ayah, betul? Betul. Kena solat, kena tutup aurat. Selepas saya masuk kelas sifu sekian, yang bawa aliran agama ni kan, hati saya lebih tenang. Kan, begitu. Jadi 4 inilah ya, daripada pembacaan saya dalam buku Business Like Muhammad, tulisan Puan Ainun Muhammad dan tulisan Ustaz Syukri Yusof. 4 golongan ni. Yang pertama, yang langgar dinding. Yang kedua, masuk kelas yang betul, jumpa pakar bidang. Yang ketiga, kelas motivasi. Masuk kelas motivasi. Yang keempat, aliran iman, aliran agama. Dia bukan masuk aliran bisnes. Satu suka motivasi, satu suka yang aliran agama lah. Yang dia mungkin hati rasa lebih tenang, lebih sejuk lebih tenang, kan. Betul. Dan adalah pendanaan dekat situ kan. Okey, tapi kita tak nak bahas yang itulah. Betul. So ini problem generally lah so sepatutnya kita jadi yang macam nombor 2 tu lah. Nombor 2 lah. Kita kena pergi kelas yang betul. Kita dah tahu kita nak buat satu-satu bisnes. Dan benda tu ada. Cuma dia tak glamour. Betul. Aku selalu cakap dengan orang, ramai orang-orang yang pakar bidang ni, dia pakar bidang, dia bukan pakar marketing. Yes. Kan? Termasuklah saya. Itu dia punya problem. Betul. Kan? Betul tuan. Itu saya setuju. Kalau yang bukan pakar bidang ni, dia pakar marketing. Kan? So macam penggunaan media lah contohnya kan. Betul. Orang yang pakar ni dia tak pandai guna media. Tapi kalau orang-orang yang pandai guna media, dia betul-betul ganyang. Betul. Kan? Inilah tuan, inilah yang kita panggil tuan. Dalam bisnes ni, kita perlu ada orang yang pandai dalam bisnes kita. Kita pandai buat kerja mengajar. Pandai untuk marketing. Kita latihlah orang marketing. Bukannya betul. Kita lah pakar marketing, kita juga pakar mengajar, kita juga pakar nasihat, kita juga pakar segala-galanya lah. Tak kita nak lah, kan? Tak boleh. So sepatutnya kita hantarlah tim kita. Betul. Kan? Kita pergi kelas yang sepatutnya dan kita hantar tim kita pergi kelas yang sepatutnya. Betul. Kan? Pakar-pakar bidang yang lain. Betul. Dan sekarang ni mudah carilah. Kalau dulu mungkin kita akan terpikat dengan sponsor ad di social media. Betul. Kan? Tapi sekarang kita boleh cari. Kita boleh cari. Dan benda tu sekarang ni dengan internet, dengan social media yang banyak platform ni, kita boleh banyak buat carian-carian kita boleh so janganlah tersilap rugi rugi masa rugi duit lagi kan. Bisnes kita nak kena jalan. Dan marketing dia pula tuan, orang marketing dia itu memang kerja dia lah. Memang kerja dia lah. Hype kan. Nak bagi orang masuk kelas, nak bagi orang ambil servis dia. Salah kita lah. Kita yang tak pandai pilih. Lepas tu kita salahkan ni sebab saya dah bayar dia 20,000 dah tak jadi. Padahal bukan tak jadi. Hang bodoh. Sorry, salah. Bukannya tak jadi. Kita salah masuk kelas. Kan. So pilih yang betul. So kalau yang itu kan, itu apa Itu SOP ke sistem? Yang mana? Kalau dia buat marketing, itu SOP ke sistem? Orang yang betul, dia pandai marketing. Tapi itu SOP atau sistem? Itu adalah sistem dalam bisnes kita. Sistem tu bagaimana kita menjalankan bisnes. SOP tu bagaimana kita menjalankan kerja. So that means orang ni betul, dia bidang marketing. Betul. Orang yang betul. Kemudian dia punya sistem tu dia punya department tu. Department dia marketing lah. Part marketing. Itu sistem lah. That means dia kena buat kan. Betul. Dan dia punya SOP kerja mungkin macam mana nak set up podcast ni. Betul. Kan? Cara kerja, nak pakai kamera skrip dia, copywriting yang sesuai. Itu SOP. Itu SOP. Alright. So balik kepada nak manage business F&B ni walaupun kecil, cara korporat. So macam mana nak mula? Kan, so aku sebagai seorang usahawan barulah kan, bisnes 3 orang je kan, ada 2 orang pekerja yang tolong. So nak start kat mana? Bunyinya macam banyak benda lah SOP ni nak buat kan. Sebenarnya tak banyak pun. Tak banyak Perkara pertama yang kita perlu pindahkan, kita perlu delegate, adalah tugas-tugas rutin.
Contoh-contoh tugas-tugas Okey, rutin. tugas rutin. Kita cerita di kedai makan ataupun di gerai makan. Jaga kaunter. Boleh letak tak orang lain? Boleh. Boleh kan? Cedok lauk nasi. Boleh letak orang lain? Boleh. Memasak. Kan? Boleh. Walaupun pada permulaannya itu adalah kita punya HVA kita. Kan? High value activity kita memasak. Kemudian apabila kita dah bagus memasak, kita perlu buat SOP supaya dapat dipindahkan kepada orang bawahan kita. Ini yang kita panggil gaya korporat ni. Walaupun SOP tu sekadar tulis di atas kertas, sekeping kertas, okey, untuk masak 2 ekor ayam, masak lemak, ini ayamnya. Berapa ekor ayamnya, berapa santannya, berapa airnya, berapa serainya, berapa kunyitnya. Tu SOP lah tu. Turunkan di atas kertas. Bukan hanya di dalam kepala kita dan disampaikan melalui mulut. Itu bukan SOP. Itu membebel. Okey, tapi aku rasa ramai ada yang macam tu. Aku pun yang aku observe lah. Ramai sebenarnya peniaga yang macam tu. Sebab dia cakap nanti aku tak boleh share aku punya resepi. Kalau aku turunkan kepada budak-budak ni nanti dia lepas 2-3 bulan dia dah pandai, dia pergi buat sendiri. Okey, soalan saya, berapa orang yang pandai masak jadi kaya raya? Susah jawab. Boleh jawab tak? Berapa orang yang pandai memasak boleh jadi kaya raya? Tak payah tengok kat luar lah, tengok dalam Malaysia ni. Yang kaya raya, dia pandai bisnes, bukan dia pandai masak. Dia pandai mengurus. Dia pandai mengurus. Dia pandai mengembangkan bisnes. Dia pandai systemize dia punya bisnes. Kan? Daripada satu orang masak, dia boleh turunkan resepi, dia boleh buat SOP untuk resepi tu, dan dia boleh ada 2-3 orang masak. Kan? Tuan bayangkanlah, kalaulah syarikat ayam goreng yang terkenal tu tidak menurunkan tugas-tugas pada pekerja lain, agaknya tersebar tak satu dunia dia punya brand. Confirm tak lah. Sama lah juga dengan mi goreng Pak Hamid tu. Pak Hamid mati je, habis. Anak dia buat pun, tak walaupun Hamidah binti Hamid, tak sama. Kerana dia tak turunkan SOP-nya, sistemnya. Bukan tak turunkan ilmu, sebenarnya tak turunkan SOP. Okey. Kan? Betul. Sebab ilmu tu dekat SOP tu lah. Kan? Kalau cerita bab turun ni, bab delegate ni, 3 perkara yang kita perlu turunkan. Okey, dengar. 3 perkara penting panjang ni. Pula tuan, tak panjang ke ni? Tak apalah, aku rasa macam tengah best ni. Tengah best lah. Ni kan, ni masterclass untuk korang ni. 3 perkara. Aku pun sampai-sampai tu nak belajar. 3 perkara yang kita perlu delegate, kita kena turunkan. Pertama, yang kita sembang tadi, yang panjang tadi tu, tugas-tugas rutin. Kerja. Turunkan kerjanya. Yang kedua, turunkan kuasanya. Ini yang orang tak buat. Dia turunkan tugas, tapi dia tak turunkan kuasa. Contoh, kalau gula habis, pergi beli. Okey. Itu tugasnya. Tugas dia. Gula habis kan? Hello bos, gula nak beli kat mana? Duit nak ambil kat mana? Nampak? Kuasanya tak ada. Nak ambil duit di mana? Nak beli kedai mana? SOP-nya tak ada. Jadi, kod mana pun, dia akan berbalik kepada bos. Tuan badan. Ini yang kita Melekat panggil, ini kita melekat, ini kita panggil reverse delegation. Kita nak delegate, tapi kod mana pun kita juga kena selesaikan. Aduh, penat jadi penat lah. Double work. Betul. Okey. Ini yang kita bezakan tadi. Dia ni team ke, dia ni pembantu kita. Okey. Kalau pembantu okey lah, tapi kita nak team. Ya, kita nak team kan. Okey, so delegate kerja. Itu yang kedua. Delegate kerja. Delegate kuasa. Yang ketiga, delegate masalah. Ini kan? best. Cuba explain sikit. Okey, delegate masalah tadi kan. Contoh, kita dah delegatekan tugas. Kalau gula habis, beli kedai Aceh. Kalau tak ada Aceh, pergi 99 pun tak apa. Okey, itu SOP je. Duit ambil kat mana? Ya, duit ambil kat mana, petty cash kat mana. Lepas tu nak simpan, nak tallykan petty cash tu dengan resit dan sebagainya. Itu SOP. Masalah. Kedai Aceh pun gula habis, 99 belum buka, pukul 9 pagi. Kan? Tak tahu. Jadi, apa dia buat? Dia reverse balik lah, bos. delegation. Kedai Aceh tutup, 99 tutup. Nak pergi kedai mana ni? Alah, itu pun kau tak boleh fikir ke, makuk? Kita cakap kan? Itu pun tak. Ramai usahawan yang kata, takkan itu pun kau tak boleh fikir. Kerana kita tak delegatekan 3 perkara ni. Tugas, kuasa dan
masalah. Itu yang jadi kita ni reverse delegation kepada kita. Kita juga kena Ya, fikir kan. kita ni jadi macam leher botol. Sebenarnya pekerja kita ni bagus-bagus. Ada botol tak contoh? Ambil Contoh mana botol, mana Tu, botol. Ada botol. Dekat tu. Cuba ambil botol. Botol mana? contoh Itulah. Atau tu bawah tu. Yang besar tu. Spray tu, spray. Tu. Spray tu. Tu. Nak tunjuk. Contoh. Contoh. Senang nampak. Okey. Kita ni macam ni panggil apa? Leher botol. Leher botol lah. Leher botol. Pekerja kita ni sebenarnya bagus-bagus. Bawah ni banyak idea, banyak cadangan. Otaknya genius. Disebabkan kita berada di tutup botol ni. Jadi idea tu tak boleh keluar. Kita tekan dulu, kena bos bagi kelulusan, baru benda tu dah boleh jalan. Dia keluar pun sikit. Cekek kan. Bila bos lupa pula. Ya. So sebenarnya kita lah bottleneck. Ya, bottleneck tu. Selalu kita cakap kan, kita bottleneck, so idea tak boleh keluar, bisnes tak boleh jalan sebab bottleneck. Betul. And bottleneck dia sebenarnya kat kita. Betul Kan? Bukan kat staff kita, bukan kat team kita. Lepas tu kita kata staff kita ni tak boleh fikir lah. Staff kita ni tak berkembang lah fikirannya. Sebenarnya kita yang jadi leher botol tu. Leher botol. Penutup botol tu. Okay, so kita tak nak jadi bottleneck. Kita tak nak jadi bottleneck. So best ni kita dah lebih kurang 40 minit. Lebih kurang time ni lah kita nak berhenti kan. Tapi tengah hangat juga ni. So kita dah cakap sikit pasal 3 kuasa yang kita kena buat tadi. Kita dah cerita pasal tiga yang betul. Tiga yang betul kan, 3 perkara yang betul, dan juga kita nak manage kan, bukan cara toke. Gaya korporat dengan gaya toke. Gaya toke dengan gaya korporat kan. So banyak lagi. Banyak juga tu tuan. So ada tak mungkin tip kalau kita nak tinggalkan, kalau kita nak close the session, mungkin ada tip yang kita boleh berikan kepada audience kita? Okey, tiga benda yang betul. Sekarang 3 perkara yang penting dalam bisnes. 3 perkara yang penting. Tadi 3 perkara betul. Orang yang betul, sistem yang betul, SOP yang betul. Sekarang 3 perkara penting. Dalam apa-apa bisnes pun, dia apa saja isu yang kita keluarkan, apa saja masalah yang kita keluarkan akan bergantung kepada 3 perkara ni. Yang pertama, dalam bisnes dia tak jelas tentang 3 perkara ni. Pertama, dalam bisnes kena ada skop kerja. Yang kedua, kena ada SOP kerja. Yang ketiga, perlu ada checklist kerja. Hari ni ramai syarikat-syarikat yang besar pun tak ada 3 perkara ni. Jadi dia tak ada benda yang dia nak rujuk. Kan? Masuk kerja, okey, masuklah. Gaji awak sekian. Tak ada. JD-nya tak ada. Kan? Skop kerjanya tak ada. Jadi bila staff buat salah, ni bukan kerja kau ni. Sepatutnya kerja kau sekian. Ataupun yang biasa dia tambah kerja. Ya, tambah kerja, betul. Ini bukan kerja orang tu kan, tapi dia tambah kan. Dia tengok budak ni boleh. Dia tengok budak ni bagus ni sikit, lapang gaji dia. sikit kan. Kau ni boleh buat video ni. Kau jadi marketing lah. Kau jaga cashier, lepas tu kau jadi buat konten sekali. Alang-alang kau dah duduk kat cashier tu kan. Kau on live. dia video, kau buat live kan. Itu tak ada skop kerja. So tak ada skop kerja. Jadi yang pertama, jadi. Okay. Yang kedua, tak ada SOP kerja. Okay. Dan apabila tak ada skop kerja, dia tidak akan datang SOP kerjanya. Kan? Jadi ni yang kita kata asyik membebel ni. Asyik-asyik apabila kita tidak puas hati dengan staff, kita membebel. Sedangkan apa yang kita perlu buat apabila staff melakukan kesalahan adalah kita perlu rujuk kepada SOP. Itu yang kedua. Skop kerja, SOP kerja. Yang ketiga, checklist kerja. Banyak yang berlaku. Contoh, waktu closing. Waktu opening, bagus. Semua buat bagus. Waktu closing, siap-siap, semua punch out, balik. Esok datang, berselerak. Mop belum rendam. Swiss dapur tak tutup. Pembakar roti tak tutup. Sebagai contoh kan. Itu apa yang dibuat biasanya? Membebel lah. Kan? Kau ni dah kerja 2 tahun pun sama tak juga. Tak kan? faham kan? Kerana tak ada checklist. Yang ketiga ni. So dia itu kita panggil 3 perkara penting. Written Akarnya instruction kan? WI kan? Kod mana pun dia akan kembali kepada 3 perkara ni. Contoh, staf bergaduh dengan pelanggan.
tak ada SOP. Kan? Kalau staff, contoh SOP-nya, kalau pelanggan marah-marah, apa tindakan ataupun skrip yang cashier ataupun waiter perlu keluarkan. Tak ada. Tak ada. Kan? So dia pun tak tahulah apa nak Dia buat tak tahu. kan. Kita pun tak pernah Dia ikut train rasa-rasa lah. Dia ikut rasa-rasa lah. Dan kalau kita pun rasa macam yelah, kalau kita selalu cakap customer is always right kan. Lepas tu kita marah staff kita. Tapi kita pun tak train dia. Kita pun tak bagi tahu dia skrip apa semua kan. Jadi dia tak ready lah dalam keadaan ini mungkin high value activity lah kan. Betul. Sebab kan, betul, dia benda yang dia bukan rutin. Dan dia jadi secara tiba-tiba mungkin kan. Contoh briefing setiap hari. Orang kata, tuan, penting ke briefing tiap-tiap hari ni? Tak ke buang masa ataupun tak ke staff kita boring, cepat boring. Briefing ni walaupun 5 minit, dia memberi kesan, dia memberi motivasi setiap hari kepada pekerja-pekerja kita. Dan kita kena tetapkanlah mesyuarat dengan briefing lain. Dalam mesyuarat kita bercerita tentang isu dan solusi. Kan? Waktu briefing ni kita tetapkan apa yang kita nak capai hari tu je. Dah, itu je. Sekejap je. Sebagai kan? contoh, okey, semalam ada isu anak pelanggan kita jatuh. Okey, pastikan sebelum mop letak kon dulu baru boleh mop. Kalau jatuh juga itu di bawah tanggungjawab mereka lah. Tapi bila kita tak letak kon, itu salah kita lah. Kita tak ikut SOP. Sebagai contoh, itu yang kita perlu brief. So itu work instruction lah. Ya, betul. So that means tiga benda yang penting tu dalam business kan. So ada JD. Betul. Kan? Ada SOP dan ada checklist instruction. Checklist kerja tu is all the work instruction, all that lah kan. Checklist apa semua. Jadi waktu balik ni mesti ada orang yang semak dan report. Yang terjadi, dia ada benda tu juga. Tapi tak ada orang yang semak. Tak ada orang department kan, dia tak ada ketua department ke, dia tak ada apa kita panggil, dia punya kepala dia. Jadi masing-masing harap kerja masing-masing. Oh, dah siap kot. Sebenarnya dia tak ada pun tanda. Dan SOP ni juga bukan sekadar ada dokumen yang dia tepek dekat dinding tu. Ya, betul. Dia satu benda yang hidup lah. Ya. Kan? SOP ini bukanlah kitab suci yang tidak boleh diubah. dia yang kelakarnya kadang-kadang kan. Pergi cakap kan, bagus lah you berkedai, mesti ada SOP kan. Boleh tengok tak apa you punya? Tak ada. Kan? Tak ada pun dokumen. Main cakap je kan. So itu bukan SOP, betul? Itu bukan SOP. Itu bukan SOP. Itu adalah membebel jugalah. Juga. Tapi kalau ada yang tampal, sebab kadang-kadang kita tengok kan, kita macam ada dia punya flow chart apa semua kan. So seolah-olah ada SOP. Tapi tak ada orang yang ambil tanggungjawab tu untuk check. Monitoring dan dua perkara. Monitor, reporting dan monitoring. Reporting and monitoring. Itu wajib. Itu wajib. So kalau dia setakat tepek dekat dinding, itu SOP ke tak? Itu SOP. Cuma bila tak ada orang monitor, semangat kerja ataupun cara kerja ni tu seolah-olah tak penting lah oleh pekerja kita. Betul? Tapi itu bukan SOP yang kita nak lah. Dia betul. Bukan standard operating procedures. Dia menjadi satu checklist ataupun satu chart lah. Satu flow chart lah. Dan yang lebih malang, dia menjadi satu perhiasan dinding. Sekadar perhiasan dinding. Orang tanya ada SOP? Ada tu, tengok tampal. Ada 60 kita tampal SOP. Tapi staff tak ikut pun. Tak ikut pun kerana tiada latihan. Tiada latihan dan tiada accountability. Tak ada orang, tak ada tu lah prosedur checklist. Betul. Kan? Apa check and balance tu tak ada kan. Betul. Okay. So, thank you very much. Aku rasa sesi ni memang special untuk korang, usahawan-usahawan. Bukan sekadar usahawan untuk F&B kan. Of course F&B tu dia mungkin lebih tedious lah. Ada persiapan, ada dia punya kebersihan and all that kan. Tapi memang Khalil specialize bahagian SOP untuk F&B, kedai makan, restoran, kafe dan sebagainya. So kalau korang nak bantuan kan, boleh pergi ke Khalil punya social media. Dia pun dia punya dia satu Malaysia. Dia memang round satu Malaysia. Korang boleh tengok dekat dia punya social media tu. So kalau korang duduk dekat area-area yang dia pergi visit tu kan, pastikan dapat peluang lah jumpa dengan Khalil. Because I think dia memang ada
pengalaman tu. Dan aku rasa itu yang penting. Itu kelas nombor 2 tadi tu. Ya. Kan? Orang yang tahu benda tu. Kan? So that kita tak buang masa lah. Kita sebagai usahawan ni, kita nak cepat. Kan? Betul kita nak bersemangat. Kan? Supaya kita boleh jalankan bisnes kita. Tapi kalau setakat kita pergi kelas, kita seronok-seronok, kita rasa macam kita dapat kenal kawan-kawan lain, kita balik, kita tak boleh buat apa-apa. Kita ada circle. Tapi how to do kita tak tahu. How to do kita Macam mana tak nak tahu. mula ni? Dah tahu dah SOP penting, semua penting. Lepas tu dia cakap dia kan, stuck. itu nak masuk circle tu lah tiket dia harga. Betul. Okey lah, aku rasa aku boleh tukar circle lah lepas ni kan. So anyway, terima kasih kepada audience kita. Hopefully kita jadi circle Aryu lah circle Richard Susawan yang kita hidangkan podcast ni tiap-tiap minggu. Sekali-sekala kita buat gathering kan. Mungkin satu hari kita boleh buat gathering yang besar, kita panggil Tuan Khalil sekali kan, bercerita dengan usahawan-usahawan F&B so that kita boleh kembangkan, kita boleh capai lah harapannya status 2030 tu kan, sebagai negara yang lebih ramai usahawan yang boleh contribute balik kepada ekonomi negara kan. Itu yang penting. Okay, so pesanan penaja sebelum kita wrap up the session, ada? Pesanan terakhir. Pesanan terakhir. Apa Apa-apalah nak pesan tentang SOP. Satu yang mungkin a good take away untuk bisnes diorang. Satu benda yang tiga. dia boleh. Tadi kita dah kau memang suka tiga memang kau suka tiga tiga ni mudah kot. Tiga mudah lah. Tiga mudah. Dia sebenarnya banyak tuan-tuan. Jadi kalau saya kata ada 11, tuan-tuan pun tak sempat juga nak salin kan. Nak ingat pun susah. Jadi kita pengalaman yang kita ada ni kita rangkumkan jadi tiga. Jadi kalau nak tahu yang lebih lanjut, 3 tu terbahagi lah daripada 20 yang pertama. Jadi kena jumpa lah. Kena pergi kelas yang betul lah. Tak semestinya kelas Khalil. Ramai lagi guru-guru yang lain yang mengajar tentang SOP, tentang sistem, tentang marketing dan sebagainya. Yang penting jumpa orang yang betul. Okay, sebelum kita pulang, saya nak tuan-tuan bawa buah tangan daripada kami berdua yang bahawasanya bisnes ni bukan perkara yang mudah, dan setiap manusia yang bergelar usahawan ini, mereka ni adalah orang yang struggle dalam bahagian masing-masing. Jadi nak tak nak kita kena hadap perkara-perkara ni kan. Ini yang kita panggil proses kan. Kita kena hadap dengan apa yang kita jalani, kita kena hadap dengan apa yang kita berdepan. Kita tak boleh lari. Jadi orang yang bijak, usahawan yang bijak, mereka jalan dan mereka cari jalan bagaimana perjalanan mereka itu lebih baik daripada sebelumnya. Itulah pesanan penaja. Terima kasih. Dan aku suka pepatah tu. Memang usahawan ni sepatutnya ada sikap yang progresif lah. That means kita continuous improvement kan. Kita explore, belajar benda baru, ambil tahu apa yang berlaku dekat industri kita, dekat bidang kita. So memang kita kena, dan benda tu memang sangat kena dengan Islam kan. Sebab dalam Islam pun dia cakap kan, biar hari ni lebih baik daripada semalam, dan biar besok kan lebih baik daripada hari ni. So bisnes pun kita sebagai usahawan ni, kita sepatutnya ada satu mindset yang progresif. Ya, betul. Jangan main langgar dinding tuan-tuan. Tak boleh complacent lah. Kalau kita tak sure, kita tanyalah kawan-kawan. Betul. Aku rasa usahawan ni pun kadang-kadang kita takut kan, sebab dia cakap usahawan ni kadang lonely kan. Dia tak ada kawan-kawan dan dia takut nak tanya orang kan, takut nak tanya. Betul. Sebab nanti mungkin dan kawan cakap apa. Kadang-kadang tuan tanya dengan orang yang salah. Kan, tanya dengan orang yang salah ni pun, sebab itulah yang macam tuan cakap tadi, kena ada skill lah. Kita kena ada skill usahawan. Kalau dia salah pun, ramai lagi yang boleh betulkan kita. Kan? Melainkan kita pergi, contohlah, kita meniaga makanan, kita tengok, Pak Ali tu, dia jual mi kari dia dah 30 tahun. Kita pun pergi jumpa Pak Ali. Sedangkan dia bukan guru bisnes. Tapi kita nak belajar bisnes. Belajar pengalaman boleh daripada Pak Ali. Tapi nak belajar pengurusan bisnes, janganlah tanya dia. Pak Ali, macam mana kita meniaga ni? Perlu ke kita bayar cukai? Aku niaga 30 tahun pun tak payah bayar cukai pun, dia kata. Jadi kita dah mendapat maklumat yang salah. Kerana apa? Kerana kita berjumpa dengan orang yang salah. Bahagian pengalaman mungkin dia orang yang betul, tapi bahagian pengurusan dia orang yang salah. Okay. So cari kelas yang betul
So itu I think kita wrap up the session today. So terima kasih Khalil kerana sudi Terima kasih, datang dari jauh untuk bersama dengan kami. So insyaAllah kalau kita ada peluang nanti kita akan bawa lagi Tuan Khalil datang. Mungkin SOP ni aku rasa satu benda yang banyak usahawan perlukan bantuan. Perlukan Dan bantuan. tuan-tuan dan Cik Puan, kita bagi secara percuma di Facebook saya, di Facebook dan TikTok saya yang di bawah ni, type Putra Khalil Azwan Shah. Putra Khaleel Azwan Shah. Dekat dunia saya seorang je nama tu. Dia akan pergi atas sekali. Putra Khalil kalau type Putra Khaleel, itu saya seorang je ada dekat dunia ni. Kalau nak berkawan boleh add friend, kalau tak nak berkawan sangat boleh follow. CP-CP dapat pun jadilah kan. Kita bagi ilmu secara percuma. Ilmu percuma, servisnya berbayar. Betul. Ya, inilah usahawan. Inilah Samalah. usahawan tak faham. Kita kata bagi free kan. Sebenarnya ilmu ataupun servis kita itu yang berbayar, tapi Betul. ilmu ni yang kita share ni untuk orang kenal kita, untuk kita bina kepercayaan orang terhadap kita tu, kita bagi percuma lah. Itu free je Ya, kan. Sebab free tu je. kita kena buat promosi. Ya, kan? macam program hari ni kan. Tuan-tuan tak bayar apa-apa pun Tak payah kan. bayar apa-apa kan. Cuma tapi dapat. Inilah prosesnya. Inilah prosesnya untuk Ya. kita mempromosikan, memperkenalkan, biar orang percaya kat kita, biar Ya. orang kenal kita kan. Tapi kalau nak servisnya memanglah kena bayar. Ya, Dan namanya pun perniagaan. perniagaan. Kan? Okey, so dengan itu kita tamatkan sesi kita dulu, episod kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi